Hari ini kita akan belajar fungsi kuadratik. Kenapa kita hendak belajar fungsi kuadratik? Kerana banyak kejadian dalam dunia ini berlaku mengikut fungsi kuadratik. Contohnya, jikalau kita melontar sebiji bola, lintasan yang dijalani oleh bola itu mengikut fungsi kuadratik. Dulu kita telah belajar fungsi linear. Jikalau kita plotkan graf bagi fungsi linear, kita mendapat satu garis lurus. Kita boleh plot sebarang fungsi linear. Jikalau kita diberi kecerunan dan pintasan y. Jadi, satu fungsi linear boleh ditulis dalam bentuk y sama dengan mx campur c. Di mana m ialah kecerunan dan c ialah pintasan pada paksi y. Tetapi hari ini kita akan belajar fungsi kuadratik. Jikalau kita plot graf bagi fungsi kuadratik, kita akan dapat bentuk seperti ini. Sedikit rumit daripada garis lurus. Bentuk ini juga boleh jadi diterbalikkan. Semua fungsi kuadratik mempunyai satu vertex dan juga satu paksi simetri. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan adalah simetri. Bentuk fungsi kuadratik ialah ax kuasa 2 campur bx campur c. Hari ini kita akan mengkaji fungsi kuadratik dengan lebih mendalam. Ini adalah bentuk bagi fungsi kuadratik. Kita akan mengkaji kesan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik. Kita tengok A dahulu. Apabila A adalah positif, contohnya y sama dengan x kuasa 2 campur 3, graf yang kita dapat adalah seperti ini. Apabila A adalah negatif, contohnya y sama dengan negatif x kuasa 2 campur 3, graf yang kita dapat adalah terbalik. Kemudian kita tengok kesan nilai A pada graf fungsi kuadratik. Ini adalah graf bagi y sama dengan x kuasa 2. Di sini A ialah 1. Graf bagi y sama dengan 2x kuasa 2 akan nampak seperti mana? Kita tengok titik-titik ini. Bagi y sama dengan 2x kuasa 2, nilai y bagi semua titik-titik akan didua kali gandakan. Titik di tengah tidak berubah, kerana nilai y bagi titik ini ialah kosong. Dan kosong darab 2 adalah kosong. Bagaimana pula dengan y sama dengan 1 per 2 x kuasa 2? Bagi y sama dengan 1 per 2 x kuasa 2, semua nilai y bagi titik-titik ini akan didarab dengan 1 per 2. Titik di tengah tidak berubah, kerana nilai y bagi titik ini ialah kosong. Dan kosong darab 1 per 2 adalah kosong. Bagi y sama dengan negatif x kuasa 2, di sini A ialah negatif 1. Sekarang inilah bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Kita menjalankan proses yang sama dan kita akan mendapati graf y sama dengan negatif 2x kuasa 2 adalah begini. Dan graf y sama dengan negatif 1 per 2 x kuasa 2 adalah begini. Kemudian kita tengok C. Ini adalah graf y sama dengan x kuasa 2. Bagi y sama dengan x kuasa 2 campur 2, nilai y bagi semua titik-titik akan ditambah sebanyak 2 unit.
Bentuk graf tidak berubah, tetapi seluruh graf ini akan digerak 2 unit ke atas. Bagi y sama dengan x kuasa 2 tolak 3, nilai y bagi semua titik akan dikurang sebanyak 3 unit. Bentuk graf tidak berubah, tetapi seluruh graf ini akan digerak 3 unit ke bawah. Sama saja bagi bentuk graf yang terbalik. Bagi y sama dengan negatif x kuasa 2 campur 4, seluruh graf ini akan digerak 4 unit ke atas. Bagi y sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 2, seluruh graf ini akan digerak 2 unit ke bawah. Akhirnya kita tengok B. Ini adalah graf y sama dengan x kuasa 2. A ialah 1, B dan C adalah kosong. Dan ini adalah graf bagi y sama dengan x. Kita hendak melukis graf y sama dengan x kuasa 2 campur x. Bagi fungsi ini, A ialah 1 dan B juga 1. Apa yang kita buat? Kita campurkan dua graf ini. Untuk mendapat graf y sama dengan x kuasa 2 campur x. 2 campur 4 ialah 6. 1 campur 1 ialah 2. 0 campur 0 ialah 0. Negatif 1 campur 1 ialah 0. Negatif 2 campur 4 ialah 2. Kita nampak bahawa bentuk graf tidak berubah, tetapi seluruh graf diubah ke sebelah kiri. Bagaimana pula dengan ini? Y sama dengan x kuasa 2 tolak x. Untuk mendapat graf y sama dengan x kuasa 2 tolak x, kita campurkan dua graf ini. Negatif 2 campur 4 ialah 2. Negatif 1 campur 1 ialah 0. 0 campur 0 ialah 0. 1 campur 1 ialah 2. 2 campur 4 ialah 6. Kita nampak bahawa bentuk graf ini tidak berubah, tetapi seluruh graf digerak ke sebelah kanan. Jadi bagi kes di mana A adalah positif, iaitu bentuk grafnya begini. Bagi B yang positif, graf ini akan digerak ke sebelah kiri. Bagi nilai B yang lebih besar, graf akan digerak lebih banyak ke kiri. B yang negatif akan mengubah posisi graf ini ke sebelah kanan. Semakin besar nilai B, graf akan digerak semakin banyak ke kanan. Anda boleh semak sendiri bagi kes A adalah negatif, iaitu apabila bentuk graf adalah seperti begini. Kesan B sekarang adalah terbalik. Apabila B adalah positif, graf itu digerak ke sebelah kanan. Dan apabila B adalah negatif, graf digerak ke sebelah kiri. Wajah menunjukkan graf bagi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x campur 10. Lakar graf gx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x campur 6. Dua bahagian ini adalah sama.
Yang berbeza adalah sini. Dari fx ke gx, nilai fx dikurang sebanyak 10 tolak 6, yaitu 4. Jadi setiap titik pada graf fx akan dikurangkan sebanyak 4 unit. Disebabkan ini adalah hanya satu lakaran kasar, kita akan menggunakan titik minimum. Koordinat y akan dikurang sebanyak 4 unit. Dan kita dapat titik minimum yang baru. Ini adalah graf bagi gx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x campur 6.